Lebuh Raya ni ada kata politik, ada kata tidak politik, ada kata sungguh. Saya nak tegaskan di sini ialah tidak ada unsur politik dalam Lebuh Raya ni. Secara ringkasnya inilah yang ditegaskan oleh YB Saloh apabila YB Saloh mengutarakan Lebuh Raya Rakyat Kota Baru Kuala Krai dulu. Tidak ada unsur politik. Saya masih ada guntingan akhbar YB Saloh dalam fail saya simpan apa yang dicakap statement yang telah dibuat oleh YB Saloh. Briefly, secara ringkasnya, Lebuh Raya Kota Baru Kuala Krai ini termasuk dalam rancangan Malaysia ke-5 1986. 86 14 tahun campur 13 tahun 27 tahun dimasukkan di dalam rancangan Malaysia ke-5 86, tetapi ditiadakan selepas itu. Tak ada. Mari pula Central Spine Road CSR ataupun jajaran tulang belakang tengah. Tulang belakang tengah ni daripada Kota Baru, Kuala Krai, Gua Musai, Kuala Ipis, Jerantuk, Tauk sampailah sempadan Negeri Sembilan sepanjang 400 km pun tak jadi lagi. Maka kerajaan pada ketika itu di bawah pimpinan Datuk Mentara Setia, Menteri Besar Tok Guru, berhasrat untuk membina sendiri jalan ni. Sebab tunggu, sebab kata YB Saloh dah, tunggu tak boleh, tak jadi. Dan kita sebagai satu kerajaan mesti memikirkan bagaimana nak membina jalan ini sendiri. Maka keluarlah idea untuk buat secara PFI, Private Financing Initiative, dengan pelawaran, reka bentuk, banner dan transfer. Bayarnya melalui harta, aset yang ada dalam Kelantan, termasuk lombong, termasuk balak, termasuk tanah pertanian. Kena faham bahawasanya kita nak jalan ni, kita tak ada piti, tapi kita ada harta. Kalau supaya kita nak pergi Mekah lah, kita nak pergi Mekah tak ada piti, harta ada, jual harta tu, pergilah Mekah. Maka dirundinglah sampai peringkat akhir. Saya rasa Saloh, YB Saloh tahu dia hang guru peringkat akhirnya. Cuma soalannya mengapa ditimbul oleh Kuala Bala dan timbul juga oleh Saloh. Mengapa dia hang guru kontraktor asal digugurkan dan terus berunding dengan Ecobound, konsortium Ecobound Emirate House Group tidak memberi peluang kepada Dehan Guru. Mengapa? Saya ada tengok surat daripada konsultan Jutera Perunding Zaki. Inilah konsultan dilantik untuk mengurus jalan ini, membantu Baldah Pasarana yang dulunya dipengurusikan oleh Yang Berhormat sahabat saya Saloh. Saya nak baca dalam warna putih ni. We would like to remind you that we require your decision. Surat ini diadres pada Dehan Guru Infra. And confirmation on this issue not later than 15 May 2013 dengan izin. Otherwise we may consider that you are not interested in the project. Kita ingin memperingatkan kepada Tuan, kita perlu kepada keputusan dan confirmation dalam isu pelaksanaan jalan ini sebelum not later than 15 Mei 2013. Kalau tidak, kita menganggap Tuan tidak lagi berminat dalam projek ini.
Satu lagi surat upon recent discussion and instruction by Baldah Tayyibah, Pasaran Kelantan, Sdn Bhd, we wish to inform that your request for extension of time will not be considered. In other words, it is confirmed that the date for your submission shall remain unchanged. Ini konsultan yang dilantik oleh Baldah memperakukan supaya kalau tidak ada sebarang respon daripada Angguru pada 15 hari bulan 5, maka dianggap Angguru tidak lagi berminat. Selepas itu tidak ada apa-apa koresponden selepas itu. Maka masuklah satu company konsortium Ecobank Sdn Bhd bersama-sama dengan Emirate House Group buat presentation kepada kerajaan negeri, dan kerajaan negeri bersetuju untuk dia submit proposal yang selengkapnya. Tidak setuju lagi, setuju dia masuk lagi proposal yang selengkapnya supaya kita boleh timbang. Maka proposal itu masuklah pertengahan bulan 9 dengan cadangan-cadangannya, dengan kosnya yang dicadangkan sebanyak 669 juta ringgit sepanjang 30 km dari Bukit Bakar ke Bukit Tiu. 669 juta ringgit. Kuala Kerai 29, dekat-dekat 30 km lah. Maka kita kata okey, kita nak jajaran dia, kita nak lukisan technical drawing dia. 2-3 hari lepas technical drawing sampai saya serah kepada Baldah untuk rundingan JKR. Kita nak nilai berapa sebenar kos projek ni, sama ada 669 ke 500 juta ke 400 juta ke. Apabila kita buat penilaian, maka secara independen JKR buat penilaian, maka JKR akan mengatakan, katakanlah projek ni 500 juta, maka kita panggil dia 500 juta saja. Kalau dia setuju, we go ahead. Kalau dia tak setuju, maka kita terminate situ. Kalau dia kata okey, dia setuju, maka kita akan tentukan aset kita yang nak jadi tukaran. Baru ni keluar dalam seolah Facebook, bloggers, katanya kita nak gadai 58,500 ekar tanah di Pergau, tadah air Pergau. Tidak betul. Tidak nak beri tanah 58,800 ekar yang dicadangkan oleh UPN supaya kita potong balak di situ, selektif itu, sebab estimate balak yang ada di situ ialah lebih kurang 950 juta, melebihi angka boleh buat jalan, boleh buat benda lain lagi. Tapi keputusan kita belum buat lagi. Kemungkinan kita cadangkan sepanjang laluan itu, kiri kanan jalan itu, ataupun di pusat interchange itu, tanah-tanah untuk pembangunan bandar baru pada syarikat ini. Bagi ke dia kata 1,000 hektar ke 500 hektar ke, nilai itu ditukar. Kemungkinan juga kita ambil aset Lombong, dinilai Lombong itu, tapi nilai yang Lombong ni susah. Bukan kita boleh ambil batu 2-3 butir, ada emas ke, ada Lombong ke, pergi tunjuk, lepas tu kali dengan area berapa kaki, 46,000 kaki persegi sebab 1 ekar, maka keluarlah berapa bilion. Tidak boleh, sebab kena tengok bawah ni. Semua sekali ni akan dikumpul dan kita akan bincang dengan dia. Tuan terima ke dia aset ni? Kalau dia kata tak sih, tak terima. Okey, kalau tak terima, terminate. Next, kita akan pergi kepada open tender dengan syarat-syarat. Ini harganya, pasal kita dah ada dah technical drawing dia, bayarannya ini, cara nak bayarnya. Masuk Bukan kita kata kita sudah buat putusan muktamad,
pada EcoBound Emirates House Group ini. Cuma kita tengok kemampuan dia. Yang sebenarnya saya bercakap dengan konsultan, dia kata buat jalan ni mudah. It's simple. Anybody can do it. Orang kelas A jalan boleh buat. Tapi yang susahnya financing. Itu susah. Sebab apa? Susah financing. Kita tak ada duit nak bayar. Maka kita kena tukar aset. Aset ni, penentuan harga aset dan pencairan aset itu sendiri, ini akan makan masa. Sama dia setuju atau tidak. Saya difahamkan kontraktor dulu tidak setuju kerana deferred payment selama 30 tahun. Ini kita nak deferred payment. Kalau dia setuju, kita deliver benda tu selewat-lewatnya 5 tahun selepas dia serah. Selewat-lewatnya jalan tu. Kita tidak bayar sekali dia buat kita bayar tak. Kita tak ada fund, tak ada kemampuan kita bayar deferred payment juga, tapi dikurangkan daripada 30 tahun dahulu kepada 5 tahun. Ini dalam perbincangan. Muktamadnya Exco jugalah akan memutuskan. Nak angkat ke Exco tu, dia akan ada lagi lah sebulan, 2 bulan lagi. Jadi andaian yang kita buat, saya takut terganggulah ke itu tu. Boleh terima. Dan diragui konsortium EcoBound ni. Konsortium EcoBound ni terdiri daripada ketua pengurusan projek dan mereka bentuk ialah Big Face Development Sdn Bhd. Boleh buat search Big Face Development Sdn Bhd. Jutera Perunding Zakbar Sdn Bhd, Nick Jai Associate Highway ni. Nick Jai Associate ini jugalah konsultan kepada projek daripada Pasir Hall ke Kadak yang berharga 200 juta. Dan dia jugalah, kalau dia proceed dengan sampai Kuala Kerai itu, dia jugalah konsultan kepada Kerajaan Persekutuan. Datuk Nick Pena sebagai pengurusi. Mega Jati Consult, Pakatan Arkitek. Kita buat, saya melihat ini, dan juga ada ini lokal, EcoBound juga panggil Emirates House Group, dan juga IDB. Baru ni IDB, Timbalan Presiden mari jumpa dengan Datuk Menteri Besar, dan juga Presiden daripada Emirates House Group tu sudah pun datang. Perundingan masih berjalan, dan kalau kita ada rezeki, insya-Allah Yang Muhammad Saleh, jalan ini seperti mana yang dihajati oleh Yang Muhammad Saleh dulu akan terlaksanalah. Dan kita doakanlah. Contohnya sekarang ni daripada Pasir ke Kadak, saya yang dibuat oleh Persekutuan, saya difahamkan setelah ditender, anggarannya lebih kurang 200 juta, milik tapak dianggarkan akan diberi pada akhir Oktober ni. Ini sepanjang 7 km saja. Selebih daripadanya 43 lagi tu, 43 km lagi tu nak sampai ke Macang tu, kita tak tahulah sama ada federal nak buat, dan selebih daripada Macang ke Kuala Kerai tu, insya-Allah kita akan buat. Tetapi saya dapat jaminan bahawasanya dia akan bertemu di satu titik. Dia tidak gigit tidak. Dia akan bertemu satu titik, jaminan daripada federal. Saya kata sekadar itulah apa yang disentuh di bawah portfolio saya, iaitu kerja raya, infrastruktur, utility dan IT. Mengenai IT, banyak dah YB Zul tolong saya kemarin, Kelantan Net dan sebagainya, penambahan 1.5 juta kepada perkembangan IT di Kelantan, dan insya-Allah Wi-Fi percuma akan dapat dinikmati oleh semua DUN pada akhir November ini, dan kelajuan tinggi broadband akan kita dapat nikmati sekurang selewat-lewatnya pada pertengahan tahun depan. Kerajaan memandang serius ke atas perkembangan IT ini, kerana IT inilah ilmu kepada rakyat kita, terutamanya anak-anak sekolah, murid-murid sekolah kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.